Rugby for life, rugby.my. Hai, Assalamualaikum. Saya Afrin Syauqi. Dahulunya bermain posisi prop, nombor 1, loose head. Dan biasa kena tendang kat muka, rebeh bahu, kena pijak. Semua dah kena. Bermain dahulu untuk SMSO Boys, juga untuk pasukan Cobra dan juga untuk ITM Lions. Saya juga bermain untuk Selangor, untuk Sukma. Saya nak ucapkan salam perkenalan kepada Rugby.my dan juga semua pemain-pemain rugby di luar sana, dan harapannya adalah kita terus menggahkan lagi rugby di Malaysia ini. Rugby a gentleman's game. Nampak je kasar, tapi sebenarnya kita semua happy-happy semua. Dalam masa PKP pun jangan lupa happy-happy, training ala kadar apa yang boleh buat, dan juga kita tengok rugby apa yang ada. Okey, Assalamualaikum dan tahniah kepada Rugby.my, majalah rugby pertama di Malaysia. Assalamualaikum. Nine is hard. Good. 10. Yeah, well done. Ada. Good again. Easy pass. Okay, stop. Okay. All right, stop. Well done. What do we just... If you start... What I would like to see when we start the drill, even when the ball's there. Without looking at them, that we know that... There's comments on here, you know, one-on-one boys go like this one on there, and then we look up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Kita bertemu lagi seperti biasa pada malam ini untuk sembang kopi O Panas yang dikuasakan oleh Carisbrook. Terima kasih Carisbrook kerana sudi bersama dengan kami lagi pada minggu ini untuk sembang kopi O Panas. Dan seperti yang telah dijanjikan, pada malam ini kami bawakan Nun jauh dari Australia, daripada Western Australia, dari Perth sebenarnya. Kita bawakan kepada anda secara eksklusif tetamu kita pada malam ini ialah Lawrence Petrus dan juga Khairul Syazwan ataupun Besar, bersama dengan panel tetap kita iaitu saudara Kobau. Jadi untuk itu apa kata saya bawa masuk panel tetap kita terlebih dahulu iaitu saudara Kobau. Assalamualaikum Bob. Waalaikumsalam. Kobau, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Lawa baju Bob. Itulah sama pula baju kita malam ni. Betul lah dia. Itulah. Tim Carisbrook.
Ya, terima kasih Karis Brook selaku penaja untuk malam ini, dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama dengan kami pada malam ini untuk bersama dengan Lawrence Petrus yang kita bawakan Kobau secara langsung dari Perth, Australia. Ya. Ya betul, jauh tu. Okey, alright. Dan tanpa membuang masa lagi, saya persilakan. Ini adalah personal manager ataupun pengurus kepada Lawrence, iaitu saudara Khairul Syazwan, ataupun lebih mesra dengan panggilan Besar. Besar, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Rabi Domai. Baik, Alhamdulillah. Besar sekarang di mana ni? Live dari mana ni? Saya live dari Terengganu. Okey, Terengganu. Alright. Dari Terengganu kita. Okey, macam mana cuaca di Terengganu? Hujan ke, panas ke? Sekarang cuaca bagus. So, itulah live go on macam biasalah PKP ni kan. So, Okey. itulah Alhamdulillah semua. Okey, jadi Besar terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kami pada malam ni untuk 60 minit bersama dengan Lawrence. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini yang ditunggu-tunggu, especially orang Sabah ni. Ini adalah hero kepada orang Sabah dan juga hero kepada kita semua, kepada rakyat Malaysia. All the way from Perth, Western Australia, please welcome Lawrence Petrus. Lawrence! Halo, apa khabar? Apa khabar Lawrence? Sehat, Sihat sehat walaupun Okey. sehat. Oh, di sana pun jam 9.11 minit malam. Sama kan? Ya, betul. Masa- Sama-sama. Okey. Tadi macam ada permintaan Lawrence daripada penonton Kopi O Panas. Dia nak dengar Lawrence nyanyi sikit lagu Sabah. Boleh ke? Hai, kita nyanyi lagu kopi-kopi lah. Kalau boleh satu langkah, kalau boleh lah. Boleh. Kita nyanyi lagu khas untuk kita punya bos Kobau. Ah, Satu lagu lah. Si okey. Kobau pun ada di sini. Dia pun pandai mogenung. Bambarayun pun datang dan pergi. Si Kobau pun pandai mogenung. Ya. Itu sebenarnya Bob, lagu Korea versi Sabah. Okey. Apapun Lawrence, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak jauh di Perth sana kerana sudi bersama dengan kami pada malam ni di sebalik jadual yang padat. Malam ni tak ada apa-apa training ke gym session ke Lawrence? Pada malam ni baru habis review follow up injury last week punya. So semua okey lah. Okey, alright. Okey, terima kasih Lawrence. Terima kasih Besar bersama dengan kami pada malam ini. Untuk Kobau, mungkin boleh bagi tahu apa yang kita nak dapat ataupun nak capai untuk sesi perbincangan kita pada malam ini bersama Lawrence dengan Besar. Apa yang kita nak achieve pada malam ini? So kita akan kupas satu persatu macam mana perjalanan career si Lawrence ni. Daripada peringkat bawah dia main, lepas tu dia main kelab-kelab. Apa ada offer je dia sapu dulu. Kalau tak percaya, dia ni pernah main Sevens dekat Royal Seven. Besar macam ni boleh main Seven ke? Tapi itulah. Tapi itulah Dulu tak selesai ni lah. Dulu kecil sikit. Nanti kan tengok gambar lah. Jangan tak percaya. Itu dia. Jangan ingat itu adik dia pula. Okay. So dia ada banyak opportunity dulu, dia ambil je, dia belajar dan macam mana dia bertapak daripada situ sampai dia jadi professional player yang main kat Australia sekarang. Yep. Jadi itulah apa yang kita nak achieve selama 60 minit bersama Lawrence pada malam ini. Dan saya juga mempersilakan ataupun menjemput penonton yang sedang menonton secara live untuk bertanyakan soalan. Malam ni anda boleh tanya soalan kepada Lawrence dan juga Besar mengenai apa saja tips atau apa saja soalan yang bermain di minda anda, macam mana nak main dekat Australia, ada apa peluang untuk player-player Malaysia yang nak bermain di kelab-kelab sana dan sebagainya. Besar dan juga Lawrence boleh beri jawapannya. Tapi sebelum kita pergi lebih mendalam Kobau, mungkin Besar boleh introduce lah sikit kan diri anda kepada penonton kita yang sedang live ni. Besar, mungkin sedikit background anda. Assalamualaikum. Saya orang panggil Besar lah. Rugby community know me as Besar lah. Saya kenal Lawrence ni pun masa bertugas di Bintulu tu.
So dia masa tu student lah di UPM dulu. Okay. So kita aktif dalam kelab Bintulu Rugby Club lah. So daripada situ kita start kenal lah. Dia dulu daripada mula-mula kenal tu dia loose head forward lah. Dia loose forward. Flanker, ambil sida boleh sabu lah. So sampai dia jadi tight head prop ni, perkembangan dia kita follow lah kan. Okay. So itulah seronok lah tengok national player kita boleh sampai to his level right now kan. So hopefully dia boleh inspire budak-budak lain lah kan. Okay, alright. Terima kasih besar di atas introduction tersebut. Lawrence, giliran anda pula. Mungkin nak perkenalkan diri anda dengan lebih mendalam lagi untuk bagi tahu orang-orang yang yang nak tahu lebih lanjut. Lawrence, silakan Lawrence. Perkembangan badan dan juga perkembangan karier dua-dua sekali. Badan berkembang macam Maggie lah, berendam. Kalau mau kembang badan, rendam je lama-lama. Nanti kembang. Oke, saya mau intro. Macam mana saya mau cakap Tapi saya Lau lah. Saya start daripada bawah sampai satu level begini, semua dorongan daripada kawan-kawan, daripada coach apa semua. So itulah yang ini mau ceritakan nih gambar. Gambar ni kalau nak cerita. Kena cerita. Oke, ini gambar nih, seksi. Ini waktu main start betul-betul fokus dengan rugby lah, time di UPM Bintulu dulu. So, and ini first ever team yang develop saya, Bintulu Rugby. So, tengok tuh, Kici kan? Nah, kan main handsome lagi. Nah, tapi sebab berendam lama-lama, kembang. Tapi itulah, paling saya boleh cakap, saya macam mana mau pengembangan saya selama saya main rugby ini, semua dorongan dari kawan-kawan, daripada coach. Tuh Kobau pun one of saya punya coach tuh dulu. Okay. Alright. Jadi sekarang ni anda di sana bagaimana Lawrence? Anda rindukan kawan-kawan di Malaysia? Rindu cakap Melayu. Ini campuran putih je. Mereka faham tak kamu cakap di sana, Lawrence? Ke kamu cakap Sabah saja di sana? Tidak dengar. Dia mute tu, termute. Dia termute. Lawrence mute tu. Tekan di mic. Ya. Satu saya boleh cakap pasal Lau ni dulu lah. Dia memang dia punya work rate dia very high. Dia memang potential lah daripada dulu dah nampak dia punya potential. Especially bila tengok dia punya physical and then dia punya work rate. Tapi dekat UPM jangan terperanjat, kita monitor dekat heart rate player. Sebab dia orang pakai device yang GPS tu kan. So daripada situ kita tengok performance player lah. Okay Lau, boleh sambung balik sebab tadi tak dengar apa cakap. Itu sorry. Terlampau besar bajari. Tatakan. Tapi mana sudah tuh? Apa sih? Di mana? Dorongan kawan-kawan tadi. Concussion kan, tengok saya lupa. Dorongan kawan-kawan. Coach banyak membantu lah dalam perkembangan saya mencuburi ini sukan. Begitulah. Okay, alright. Terima kasih Lawrence. Dan sekarang kita dah saksikan beberapa soalan telah pun ditanya oleh penonton kita. Tapi sebelum tu kami juga mengucapkan terima kasih. I would like to say thank you to our friends all the way from Cape Town, South Africa, which is Russell. Thank you very much Russell who joining us tonight. All the way from Cape Town. Thank you very much once again. Kita pernah bersama dengan Russell lebih kurang 3 minggu atau 4 minggu lepas Kobau? Ya betul. 4 minggu lepas. Dalam sesi berbahasa Inggeris. 2 minggu berturut-turut.
bersama dengan Rasa. Tapi malam ini macam biasalah kita berbahasa Melayu semula. Walaupun Lawrence jauh di Perth sana, kita tetap berbahasa Melayu, berbahasa kebangsaan pada ini. Ya, boleh Lawrence That's right. Okay. Boleh. So kalau kita boleh pancarkan soalan yang awal-awal tadi, yang kita ada lihat satu ataupun dua soalan telah pun ditanyakan sebentar tadi. Okey, apa hubungan besar and law and apa kriteria personal manager yang diperlukan untuk membawa player Malaysia ke Liga Pro luar negara? Ni dah ada yang mulai bertanya dah. Apa hubungan ataupun apa kaitan besar dengan Lawrence ni? Sepupu ke? Kan? Sepupu jauh ke? Sepupu dekat ke? Cerita sikit. Okay, macam saya cerita tadi lah, kita mula kenal masa main sama-sama lah di Bintulu Rugby Club tu. Kita kenal, kita develop dia daripada, sampai macam orang kata beginner level sampai dia boleh perform well dalam tournament kat Sarawak masa tu. So orang pun dah start kenal Lawrence kan. And then in terms of manager tu, I think there's no criteria pun. Sebenarnya if you have contact dekat overseas, the better lah. Sebab you nak link, you try to sell this player to their club lah kan. So kena ada banyak contact lah. And kena faham, and the most important part, kena faham structure tempat player yang you nak hantar tu lah. Macam in Lawrence case, macam Australia structure, you can understand macam mana player Malaysia boleh fit into the system lah. So, kalau kita aim straight to professional pun, maybe player kita a bit shock kan, nak adapt. So kita go step by step. So understanding of the structure is also important lah untuk kita send player kita keluar. Okay, alright. Terima kasih. Dan kalau kita boleh tengok dekat live komen tu, ada yang cakap, wah lawa baju moderator dan juga panel tetap. Terima kasih kerana malam ini siaran Kopi O Panas ini dikuasakan oleh Carisbrook. Jadi sebagai kami ucapkan terima kasihlah sekali kepada Carisbrook kerana menaja baju kami yang cantik ni. Nak hantar dekat Lawrence tak boleh sebab jauh sangat. Mungkin kita post kemudian lah Lawrence Boleh, kepada betul boleh je kita Jangan lupa besar sekali. Besar boleh kita boleh post, tapi yang Lawrence ni mungkin ambil masa sikit lah. Okey. Soalan daripada Muhammad Mari Anwar. Law, bila mau kahwin Lawrence? Sudah. Sudah. Soalan kahwin. Soalan kahwin belum lagi lah. Panjang umur kita kahwin lah. Panjang umur kita kahwin. Kira 1, 2, 3 berapa mau bini pun boleh. Okey, alright, itu soalan daripada daripada penonton kita. Mungkin Kobau ada soalan yang lebih spesifik kepada Besar ataupun Lawrence mengenai perjalanan karier mereka ni, atau ada soalan yang lebih berbentuk teknikal? Okay, just nak tanya soalan ni untuk kepada Besar. Macam mana proses mula-mula sekali Besar dapatkan kelab untuk Lawrence ni? Adakah Besar memang kenal tim di WUC UWA. Adakah Besar kenal orang kat sana? Siapa yang Besar kontak, sama ada dia punya coach ke atau dia punya administration ke, general manager ke, siapa kat sana? Dan macam mana Besar dapatkan maklumat tentang dia punya ekosistem kat situ? Sistem dia macam mana, facilities dia macam mana, dan dia punya standard tu macam mana? Adakah ia secara random atau memang dah tahu kat situ, specifically kat situ memang sesuai untuk Lawrence? Mungkin ramai nak tahu tu. Okay, dia cerita dia agak panjang lah sebenarnya. Dia inisiatif untuk main di overseas ni sebenarnya datang daripada Lawrence sendiri. Dia ada few friends lah di base in Perth tu yang offer dia main rugby di sana lah. So I consider this first club ni as dia punya initial club lah. So this first club yang mula-mula offer Lau untuk main di Perth lah. So bila negotiation semua tu Lau buat sendiri. Masa tu I was not in the picture pun. Masa tu tak tahu pun Lau negotiate the contract apa semua kan. So everything Lau buat sendiri. And then sampai to a point Lau dapat the offer letter lah from the first club ni. Dia contact saya, dia kata boleh tolong tengok kontrak ni. So this is where I came into the picture lah kan.
I see. I tolong review dia punya kontrak. At first I tengok masa tu I cakap dengan Lau, to be honest dengan kau ni, memang kontrak ni to me masa tu not attractive at all. So rasa macam even tak berbala pun nak pergi sana. So that was the first contract lah. So masa tu I remember lah, tanya balik Lau, betul ke nak pergi ni kan, with this sort of package kan. Masa tu nampak lah dia memang a bit frust lah kan. Nampak daripada dia punya gaya tu, dia tahu dia sebab bukan senang kan nak dapat main di overseas ni kan. Tapi kita kena jaga jugalah interest kita kan. Lepas tu cakap macam ni kat Lau, tunggu dulu, don't say yes, don't say no to this first club dulu. I cakap macam ni, I pun tak faham structure Australia ni. Ni kalau kau tanya tadi kan, random ke tak, ni sebenarnya a bit random juga lah. Cakap tak apa, let me study dulu macam mana structure kat sana. And then ada jugalah, kita pun ada contact kat sana. So tanya dulu macam mana. I remember masa tu dekat ujung bulan 1 lah. So the league supposed to start in April. So masa tu cakap tak apa lah, bagi aku one day, aku study dulu macam mana, and then I get back to you lah. So I take a few days, I study the structure dulu, and then I contact lah a few contact person yang ada dekat Australia sana. And then the first thing yang kita buat, kita prepare rugby CV lah untuk Lau. Lau pun dah ada lah rugby CV. So dalam CV ni, dia dah specify lah all the data about Lawrence. Dia punya Malaysia cap, berapa club yang dia main, berapa try dia score. So all this information kan. So that was the first step. Kita issue out to the relevant contact person ni kat sana, so they will distribute out lah. So at first round tu, kita ada dalam berbelas club lah responded to us. I pun terkejut ya, kita buat benda tu macam random kan. So kita issue out the CV, and then berbelas club responded, and then the response was the same lah. Semua minta video highlight. At that point kan kita tak plan. So tak ada pun video highlight Lawrence masa tu. Semua request, and then masa tu lah Lau contact I think Rugby Online, Muhyiddin tu, Muhyiddin Yahya, and then some from Tackle TV, and then he gathered video from Asia Rugby. At that time I tak dekat Malaysia, I dekat overseas time tu. So Lau terpaksa lead the work ni lah. Dia take the initiative sendiri, dia contact all this person, kita buat video. So I remember video tu saya upload dalam YouTube dalam end of January. So end of January tu video ready, then kita issue out to club, and then most of them give good feedback lah. Ada yang nak detail out lagi, nak tengok how well this player can scrum. So kat situ kalau dalam YouTube channel tu, kita ada satu video spesifik untuk Lau punya scrummaging je. Nak tengok dia ni boleh scrum ke tak, apart from ball carrying, tackle semua tu kan. So scrum. So masa tu plan ni lah, kita buat lagi, kita take another 24 hours, 48 hours, kita buat lagi video untuk scrum, kita upload, kita share. So once dah share tu, ada feedback balik, and then kita negotiate the terms lah dengan club-club ni. So at that point in time, the first thing kita nak tengok dalam the contract is the benefit lah untuk Lawrence ni kan. Kita tak nak dia pergi sana end up susah dia kan. So benda ni kan dia nak pergi first time, so kita take what is best for Lawrence lah at that time. And then number 2, I tengok ni my personal criteria lah. I impose kat Lau. I nak tengok I kalau boleh nak letak Lau dalam league ni, biar team tu at least top half of the league lah. Kalau dia pasukan tercorok pun, I mean dia susah nak adapt, and then dia tengok dia punya structure kan, dia nak, sebab our plan is not for Lau to stay in the league yang dia main sekarang ni forever. So dia pun nak grow to a certain level kan. So it is important lah kita cari yang a good team for him lah, to the prospect to grow tu ada. So that's one of the criteria. So I ingat dalam that final negotiation tu, ada tinggal lagi 5 club, 4 clubs based in Perth, one in Queensland lah, tak salah. So
after final negotiation ada terms yang kita tak dapat agree, ada terms yang ni lah kita negotiate, and then kita settle down for UWA lah. Actually UWA ni pun dalam top 3 list kita pun, kita dah kita dah zoom in, kita tengok dia punya standing kan. Bukanlah kata kita memilih sangat, tapi kita nak tengok kita nak provide a good team lah for Lau kan. So kita settle down for UWA. So actually daripada point kita nak cari club sampai kita sign contract to a club tu, sebenarnya tu the first half of the battle tu. And then itu first half. To be honest with you guys, memang the first part tu is the easy part lah. The second part is masa tu bila Lau dah sign contract ni, ramai media dah tahu sebenarnya. Masa tu dah start sharing lah. Lau akan ke Australia, apa semua media pun dah share, ada even paper pun dah start tulis artikel kan. Tapi masa tu Lau tak ada visa pun lagi. So it is a requirement by the club for Lau to ada visa, then baru kira contract tu valid lah, sebab one of the requirement kan. So masa tu I ingat kita sign contract early February, and then I commit to the club. Ni rookie mistake lah, sebab kita pun tak pernah lalu this procedure kan, kita tak tahu. Saya janji dengan club end February dia dah ready to fly. Okay. So bila masa tu type of visa pun kita tak tahu, nak pakai tourist visa ke nak pakai apa, so kita tak tahu. Kita commit je ni sebab kita pun tak ada idea kan. So it turns out tak cukup lah, dalam sebulan tu tak cukup ni. So sebab dia banyak, dia prosedur dia banyak. Maybe a good sharing lah, maybe siapa-siapa yang berminat nak main di Australia kan. So dia visa requirement antaranya ialah medical examination lah, which is Lau akan buat in Australia Embassy approve punya medical practitioner. So dia akan buat the medical examination, and then ada English proficiency test. So Lau pergi Australia ni boleh cakap orang putih ni. So ada juga main ni. Ada. So iyalah. Boleh cakap slang Australia dah. So lepas bila kita dengar explanation daripada Besau tu, baru kita nampak betapa pentingnya seorang pro player untuk ada manager. Sebab manager yang akan tentukan dia punya welfare, dia punya hala tuju dan dia punya career. Kalau dia tersilap gamble, career seseorang pro rugby player tu boleh jatuh. Sebab kalau tersilap letak tim kat bawah-bawah, maybe welfare tak cukup kan. So memang penting lah. Itu tips lah, first tip untuk siapa yang nak jadi pro player, kena ada manager. And manager pun kena yang pandai macam Besau lah. Kalau tidak takkan Lau dapat di sana. Maybe Lau boleh share yang peringkat awal tu, Lau discuss dengan siapa, negotiate dengan siapa orang sana tu. Coach dia ke, player juga ke, atau dia punya siapa-siapa kat sana? Macam mana Lau boleh contact Australia? The first dia punya yang storyline tu bermula dari kawan saya sendiri lah. Nama dia Hafiz Rahman. So dia ni dia study dekat Australia lah. Jadi ini liga time tu dorang pre-season, so ada offer lah untuk cari mana-mana player yang mau join mana-mana club. So dia offer saya untuk join dia punya club. So time tu lah saya dapat kontak dengan dorang punya manager. Lepas tu kita go through agreement apa semua. Lepas tu saya bilang, tidak boleh ni, saya ni bodoh-bodoh sikit. Jadi saya kontak lah bos saya. Saya tahu pun dia di sana, di mana Abu Dhabi, pergi cari emas. Jadi saya kontak dia. Kacau lah dia punya holiday kan, tapi tidak apa. Sebab Brotherhood tu, dia kasih 50-50 lah. Siang dia dengan family, malam dia dengan saya. Begitulah cerita dia. Lepas tu dengan apa yang besar cerita tadi lah, itulah kesinambungan dia. Okay, alright. Okay, kalau kata kita boleh ingat lagi, pun sama juga kau bawa 2-3 minggu lepas kita ada bawa Dugro dan juga Mark Lee secara live dan panas. Dan saya masih teringat lagi antara tips yang dikongsikan oleh Mark Lee dan juga Dugro ialah seseorang pemain itu perlu ada koleksi video mereka sendiri. Masa tengah main, masa tengah game,
dan juga aksi-aksi yang ataupun highlights macam Besar cakap tadi, video highlights ataupun koleksi highlight video untuk dipertontonkan kepada kelab yang nak berminat dengan kita tu lah. So selain daripada CV tu, kita perlu compilekan video-video yang kita tengah beraksi di padang untuk ditunjukkan kepada mereka. Jadi saya rasa tips yang dikongsikan oleh Besar dan juga yang oleh Mak Lee dan juga Dugro betul lah. Jadi kepada player sekarang ni yang memasang impian nak main ke overseas khususnya, startlah simpan ataupun cari koleksi aksi anda sedang bermain di padang dan sebagainya. Jadi Itu kepada sebab, Lawrence, itu sebab saya sekarang dah beli GoPro, Bob. Saya dah start beli GoPro lah. So letak dekat setiap kali kepala saya letak naik motor, bawa, naik air rabi, pakai, semua pakai. So simpan video tu, nanti satu hari boleh lah share dekat tim dekat Australia, main lawan laut. betul. Jadi Betul, mungkin sebenarnya macam Boleh tambah satu lah. tambah. Tambah satu. Selain dari itu collection video-video highlight tu, yang paling penting lagi mesti ada effort lah. So kalau contoh klub lain tengok kamu punya video, wih dia ni bagus. Sekali bila masuk padang tidak macam yang dalam video pun. So buatlah lah. Jadi apa yang saya boleh cakap, saya ambil lagi ayat Coach Brad Mika, trust the process. So whatever, kalau kita trust the process, kita bagi effort, proof lah kita punya highlight. Bukan saja mau kasih tengok-tengok saja kalau lari dengan orang kan. Jadi effort lah penting, effort, trust the process. Okey. Lawrence tadi macam Besar cakap tadi, Lawrence terpaksa mengumpulkan sendiri semua video-video highlights tu untuk dijadikan koleksi. Jadi saya nak tanya, susah tak proses nak mengumpul video-video Lawrence ni? Nak kena cari orang tu, nak cari orang ni dan nak kumpulkan dan nak dijadikan koleksi tu. Susah tak? At the first place tu macam kita tahu kan hak cipta terpelihara, jadi mesti mau minta izin lah. So time tu memang sedia sudahlah duit, mau beli kah, dia mau jual kah, kita beli aja. Sebab hati tu mau main luar negara mesti mau berkorban lah. So bila saya direct contact dengan owner punya video, dorang pun supportive, dorang support saya. So dorang cakap dapat beli pakai. So saya bersyukur lah dengan siapa-siapa owner yang saya pakai video yang saya tanya untuk pakai tu video sebagai saya punya highlight, dorang bagi free, anda support, saya bersyukur, terima kasih lah. So kalau mau cakap susah kah senang tu, itu depends dengan kita punya attitude. Kalau kita bagus, orang senang dengan kita, senang lah kita dapat. Kalau kita sumbung-sumbung, jahat-jahat, susah lah kita mau dapat. Mungkin jual mahal-mahal dong kalau kita bagus. Ini boleh betul-betul boleh dijadikan idola ni kata-kata Lawrence ni. Okey, mungkin ada satu soalan yang mungkin Lawrence nak jawab sendirilah. Secara jujurnya, apa yang menyebabkan terdetiknya Lawrence betul-betul okey, aku nak pergi main ke luar negara? Apakah turning point dia? Frust cinta turning ke? Point dia. Turning point dia macam mana saya mau cakap kalau sejujurnya, to be honest lah kan, saya mau keluar daripada punya comfort zone. So kalau di Malaysia saya main hantam orang, hantam sana, hantam sini, coba kalau saya main di luar, bolehkah saya hantam orang? So terdetik hati saya dengan laluan yang kawan saya sudah buka, tinggal saya kasih masuk jalan ya. Terdetik hati saya sebab saya mau keluar daripada saya punya comfort zone lah. So once sudah saya di sini, masih boleh juga hantam orang lah. So dah tak dengar boleh lah. Jauh sangat Lawrence ni. Lawrence. Tak dengar Lawrence. Aduh, tengah-tengah ke puncak ni. Tengah rancak cerita tu. Sorry. Okay. Jadi mau ulang. 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 Daripada mula. Ulang. Daripada pukul 9 tadi. Daripada mula, short form lah. Saya mau keluar dari saya punya comfort zone lah. So bila kita keluar dari kita punya comfort zone, boleh improve kita punya minat. Tapi apa-apa pun main, bukan bilang
sebab orang lain gak apa, main sebab diri sendirilah, sebab hati. Okay, Ya, alright. begitulah. Mungkin kau nak Sebenarnya saya tu dia. nak share jugalah. Sebenarnya Lawrence dulu masa sebelum nak pergi tu dia sebenarnya takut juga future dia kan. Dia pergi main rugby, dia pursue rugby career kan. Dia pun ada doubt jugalah mula-mula. Ya, kat situ kita try comfort dia lah. Kalau kau nak pursue rugby, then go on lah, buat full hard. Tapi the good thing is sebab mostly rugby players kat Malaysia ni, I believe semua graduates lah. So semua ada degree. So at least kalau your rugby pass tak berjadi, you still have your degree. Anytime balik Malaysia, then boleh pursue your apa yang dia dah study dulu kan. So I benda tu lah I keep on beritahu lawan, I convince dia tak apa, pergi dulu kalau nak pursue, make sure buat 100% and then the best will come to you lah. Okay, alright. Kalau kata kita boleh naikkan semula soalan yang tadi, apakah perbezaan training ataupun latihan di Malaysia dan di sana? Tadi ada soalan yang awal yang tadi tu. Lawrence, mungkin boleh ceritakan sikit apakah perbezaan ni? Apa perkembangan law di sana? Macam mana perbezaan training di sana dan di Malaysia? Mohon pengalaman pertama game anda di sana. Ini daripada Arif Ramli. Sila Lawrence. Banyak soalan dia ni ya. Banyak. Saya makin kicau, tidak kembang sudah. 128 sekarang saya 110. Kurang sudah, tapi dapat nanti saya kembang balik lagi. So untuk training saya boleh cakap dia punya training level tu beza sikit daripada training dengan klub-klub lain kan. So dia punya standard training ni saya boleh cakap lebih kurang macam kita punya national team punya training lah. Tapi macam mana kita mau give 100% dalam tu training bergantung dengan diri sendiri. So kalau kita malas, itu training tidak efektif lah. Jadi tidak bagus lah. Kalau coach tu dari All Black kah, dari mana-mana player yang highest level kah, tapi player sendiri tidak trust the process, tidak attitude yang bagus, tidak malas-malas training, tidak jadi juga tu training. So kalau apa soalan dia lagi tadi tu? First game. First game tu sebab ya sepatutnya liga tu start bulan 3, tapi sebab ini kau tahu lah kan, ni COVID ni, bikin sakit hati. So drag sikit lagi saya balik, tapi masih punya sabar, saya training ya sampailah saya first game. Nah, terkumpul sudah saya punya geram mau main, saya hantam saja hati lah. Memang betul, saya boleh cakap effort yang saya bagi waktu training, lepas tu bila game memang campin lah, bilang orang cun-cun lah. Kalau kita rajin training, main pun bagus lah kan. Jadi saya boleh cakap cuma ya satu je lah different dah game sini. Sini main terlampau laju. Itu bola dekat rak 1-2 second keluar sudah. So kalau saya rasa boleh implement nih kalau game di Malaysia, kalau kita kasih laju aja sama level sudah dengan orang punya semi pro liga sini. Laju punya game sudah. Dan di dalam pasukan Lawrence, University of Western Australia, UWA tu, ada ramai ke pemain import di Lawrence? Pemain import 3 orang je. 3 orang. Lawrence lagi? Ya, saya dengan ada 2 orang lagi dari England. Dia main klub Red. Tidak tahu Red apa, saya pun lupa sudah. Tapi yang klub untuk pengetahuan lah, ini klub UWA ni. Kenal kan David Pokok? David Pokok dia pernah under foundation dekat UWA. Maksudnya dia ada scholarship lah. So dia stay dekat UWA. Itu ialah one of history orang yang saya boleh tahu lah. Dengan alumni UWA pun ada yang main di Jepun. Nama dia Corey Thomas. Dia pernah main di Jepun punya liga lah. Jadi dia balik pergi rumah, balik pergi Australia main untuk klub lah. Begitu.
Alright. Tadi ada satu soalan tadi. Ya, apa Menarik tu? juga soalannya mengenai macam mana nak maintain stamina dalam padang selama 80 minit, Lawrence, pada Muhammad Atia. Ui, macam mana Nak kata maintain 10 minit bersama Lawrence kan? Ni kita hantam soalan. Cukup. Macam mana mau Macam mana nak maintain? maintain? Dia semua based on dengan training lah. Apa yang jadi dalam 80 minit dipantau based on dengan kita punya effort waktu training. So kalau kita time training kita bagi 50%, dalam padang 50% lah kita dapat. Tapi kalau kita bagi 2000%, 2000% juga dalam padang 80 minit. Jadi tidak kalau training 2-3 round jak lari lepas tu penat, tidak guna juga kan. So based on semua depends dengan training punya attitude lah. Attitude lah paling penting sebab saya boleh cakap coach bagi 20% saja untuk fitness dengan apa semua. Lagi 80% attitude daripada player sendiri. So itu dari kita aja Pak itu. Kalau kita malas lah. Alright, betul. Okay, terima kasih Lawrence. Saya nak tunjukkan satu soalan kepada Besau. Lawrence ni adalah baby anda yang pertama lah yang anda hantar keluar. Dan sekarang ni ada tak baby yang lain yang di dalam perancangan anda untuk dihantar juga sama seperti Lawrence? Sebenarnya adalah a few people dah approach saya untuk actually masa awal bulan 7 tadi adalah a few players yang approach and then ada yang representative players pun ada approach. Masa tu nak plan dia nak hantar the same league macam Lawrence lah, tapi masa tu liga dah nak start and then all the visa process apa semua kan macam impossible to be in time lah. Ada juga player yang dengan kemelut Sevens negara kan, daripada player-player tu pun ada juga yang approach. Tapi for now I rasa I fokus dengan Lawrence dulu lah kot. Kita take all the lesson learn yang kita boleh dapat daripada pengalaman bawa Lau pergi sana. Our aim lah, Lawrence dengan I ni, kita punya aim nak dapat dia full contract, big league punya contract lah, sama ada Super Rugby ke NRC ke. So that is our target lah kan. Kita dream big lah, kita ni lah aim the highest terus. Alright, dan Kobang mungkin ada nak ditambah input kepada Besau ataupun Lawrence punya pandangan tadi. Malas lah tanya Lawrence, dia dah bagai peminat. Aku tanya Besar lah. Betul. So okay. So Besar, since sekarang ni macam kau dah jadi macam long distance punya manager, so sekiranya ada sesuatu isu lah, anda kata dia punya welfare ke, ada benda yang hiccup terjadi ya dekat sana kat Australia tu. So macam mana kau nak settlekan masalah tu, sama ada kena call ke atau kena buat email ke atau kena cari flight pergi sana bincang balik sini balik. So macam mana how what's your plan to tackle sekiranya ada isu tu? Okay, sebenarnya dari communication daripada awal sampai kita sign kontrak itu, all the communication pasal law ni through me lah. So I ada club punya representative lah yang I selalu communicate. Even lepas issuance of visa Lau dapat tu, dia punya head coach UWA personally call me tau. Dia call me, dia cakap, oh we can't wait to have Lawrence here kan. So in terms of communication, club representative, even the head coach pun are very close to us lah. Kan, kita ada dia punya WhatsApp number, kita boleh contact dia anytime lah. So I foresee kalau ada any hiccup, it shouldn't be any problem lah. Communication dengan club very 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 helpful lah. Diorang pun tak ada, I rasa tak ada gap pun in that sense lah. Okay. So Bob, untuk mengelakkan Lau merajuk, aku kena tanya dia satu soalan lah. Betul. Okay. Soalan aku Lau, adakah kau betul-betul behave dekat Australia? Soalan dia walaupun sini winter, soalan dia panas terus macam basah tu. So far behave lah, masih good boy lagi kan.
So macam mana jadual seharian tu? Busy ke, ada masa boleh keluar ke, atau tak ada masa untuk keluar, atau memang pack terus satu minggu tu memang pack tak ada apa pun? Tidak juga lah, saya punya jadwal macam everyday saya training, every morning saya ada rutin workout. Lepas tu sini kami punya team training setiap malam lah, Selasa dengan Kamis malam training, memang team skill dengan tactical. So lagi malam yang 3 hari lagi malam tu, training juga lah. Saya ada buat small group community dengan player-player rugby dekat Australia lah. Ada ramai juga lah few player yang join saya untuk skill training. Kira macam walaupun kami tidak sama tim, tapi kami training sama-sama untuk improve masing-masing punya diri. So dorang pun willing to join lah. And then untuk hari Rabu dengan hari hari Rabu dengan hari Minggu saya ada join community Perth punya rugby touch. So di situ saya boleh maintain saya punya fitness juga lah. Berlari saja main touch ini lain macam. Ke sebab kat sana yang main touch tu ada awek-awek yang cun ke apa, Lawrence? Ada ke? Begitu. Oh, itu rahsianya. Itu rahsianya lah. Tapi kita siapa? Okay. Alright. Kalau tadi ada satu soalan, manager ataupun coach Besau, Sik rindu Sarawak kah? Itu ada orang Sarawak. Tak rindu dengan Sarawak ke? Kita dulu pernah bertugas di sana Besau? Ya, saya 7 tahun di sana. Hikmah dia jumpa lawa, cik. Ya. Jadi kemudian dah sekarang berada di Terengganu lah. Dekat Terengganu sekarang dah berapa lama dah? Saya baru sebulan lebih lah. Oh ya. Baru lagi. Alright. Dan kepada Lawrence, saya nampak di kalau kita tengok dekat screen live kita ni ramai daripada Sabah ataupun ramai peminat-peminat Lawrence ataupun mungkin rakan-rakan ataupun kawan-kawan rapat Lawrence yang menyaksikan live kita pada malam ni. Mungkin ada sikit pesanan pada mereka. Jangan komen yang nakal-nakal ke apa ke. Kita tengok kalau dalam komen Facebook ni. Itulah, bukanlah berpeminat, semua tu kawan-kawan saya betul. Saya tidaklah saya mau jadi artis kan, mau berminat bikin gelu. Itu kawan-kawan saya semua tu. So saya punya pesanan, kamu standby saja kalau saya balik lah. Si standby itu Singgarut. Betul-betul plan macam nak duduk lama kat sana loh. Itu depends dengan saya punya manager lah, dia yang atur saya, bagi dia kuasa untuk kontrol saya, so saya ikut dia lah. Saya respect dengan decision dia apa semua, walaupun kami bilang orang apa best friend apa semua, tapi apa-apa decision yang dia suruh saya buat saya ikut, saya respect sebab dia sudah jadi manager saya kan. Saya tidak boleh tahun telah. Okey, itu saya lawan lah. Sini ikuti tu. Manager suruh potong rambut tu, Lawrence. Mana ada rambut pendek mana? Okey, untuk Kobau, soalan kepada Kobau. Mungkin boleh sharekan adakah spesifik peraturan ataupun kepada pemain Malaysia ni yang nak keluar negara kena melalui apa-apa tapisan daripada Kesatuan Negeri ke ataupun MRU ke, ada tak sebegitu ditetapkan syarat dan sebagainya? Tak ada. Itu untuk main di luar negara tak ada apa-apa syarat. Cuma dia kena dapatkan pelepasan daripada union. Dia kena sign satu surat, release letter daripada union dia bernaung sebelum itu, maknanya MRU lah. MRU kena isi form, bagi dia release, hantar dekat union yang dia akan bermain, maknanya Rugby Australia. Itu saja. Yang lain tu sekiranya satu hari nanti dia jadi star macam pokok lah ni si Lawrence ni, kalau anda kata dia nak main Australia, dia tak boleh sebab dia dah bermain senior team Malaysia. Itu ada rules dia. Dulu ada macam cooling period, tapi sekarang ni dah rasa tak ada. Once dia dah main dengan senior player satu country,
dia tak boleh represent country lain macam tu. Betul. So untuk bermain dengan kelab tu tak ada masalah. Lawan tak boleh main Australia tau. Nanti kau jangan lupa diri pula. Bila dah kira sangat fondol semua kan. Nanti kau nak main Australia, tak boleh. Okey, kalau kita lihat sekarang senarionya ialah seperti Dugro. Dugro bermain untuk Liga Jepun, Lawrence untuk Liga Australia. Jadi mungkin pada Besau ada tak persamaan ataupun apakah perbezaan antara Jepun dan Australia, atau adakah mempunyai sedikit persamaan antara kedua-dua negara ni? Mungkin anda pernah buat research ataupun pernah selidik ke? Macam mana cakap, structure dia lain lah, nature of dia punya rugby structure Japan and Australia very different lah, black and white lah kalau I can compare. Cuma kita I zoom dekat Australia sebab kita dah nampak prospek dia, how can he grow, macam Lawrence sekarang main di Perth, so dia ada lagi upper tier punya league macam NRC2, NRC1 and then Super Rugby kan. And then now initially kalau before this Perth Western Australia ni dia punya Super Rugby team Western Force. Tapi dalam 2017 kot dia kena slash. Dia bawa masuk Sunwolf dia punya Super Rugby, so Western Force dah not part of Super Rugby lah. Kecuali tahun ni dia resume balik dengan Super Rugby Australia. So good thing sekarang ni kita dah nampak kita dah ada plan lah, kita boleh plan untuk Lawrence. So what's next, apa league yang dia nak main. So to me the path is clear lah. Benda tu kita take into account sekarang. Kita pun Lawrence main ni pun I still keep communication dengan agent, sports agent kat sana. So kita pun kita macam law ni macam produk lah, kita nak continue jual dia lah kan. Bukan kata dia nak end of the season dia terus ciao, no. Tapi kita still, I pun still dalam learning process kan. I nak tahu what's the criteria kan. So hopefully by the end of this season kita tengok lah another prospect for Lau ke, we see how lah. Tapi I keep on telling Lawrence, jangan clouded by that prospect sangat kan. Jangan fikir sangat. Kalau fikir nak pergi main sana kan, just focus game by game, perform your best and the best will come to you lah kan. Jangan fikir yang lain tu. So keep on focus game by game je lah. Begitu dah. Okay. So Lawrence, kali pertama anda menjejakkan kaki di sana ke dalam tim UWA, adakah mereka macam terkejut tak? Macam mana player dari Malaysia ni boleh jadi sebagai pemain import ni? Dia ingat player dari Korea. Itu betul. Dia ingat Sekali Korea. saja. Kali tinggal Malaysia. Tidaklah dorang tidak jual yang macam terkejut. Kenapa kita ada import apa semua, tiada. Dorang semua tengok result dengan outcome. So bagus macam mana pun kau dalam tu tim, tapi kau tidak bawa the big impact dalam tim, so itu mungkin jadi satu problem lah. Tapi for now, waktu saya start mula-mula jumpa semua semua teammate, dorang semua welcoming saya macam new family lah, new brother lah. So far okay lah. Bukan juga dorang terkejut apa, terkejut lain tu adalah Terkejut lain. Okay, kalau kita boleh pancarkan beberapa soalan lagi untuk Lawrence. Tadi kalau kita boleh tengok tadi ada 2-3 soalan lagi yang telah dipancarkan. Manager Besau, mana nak expand, macam mana nak expand network? Cari club overseas. Besau. Okay, good question tu. Macam nak expand berbaik dengan semua orang lah kan, macam Lau kat sana lah, berbaik dengan semua orang. Sekarang dah through Facebook pun dah boleh berkenalan kan. So kita pun ada a small community of rugby recruit tau. Kita ada community dia lah, rugby recruit ni from all over the world. Dia constantly cari player tau. Sebenarnya to be honest, kalau player Malaysia sebenarnya kita ada huge prospect lah, especially yang dah ada experience represent Malaysia. Sebab kita boleh jual dia orang ni lah. Club memang ada willing to take them.
Tapi tinggal nak yang tak nak je lah sekarang. So yang mana I encourage lah Malaysian player kalau ada yang interested boleh start, prepare video highlights ke apa ke, mana tahu kan, anytime ada peluang, just take it lah. At the end, attitude and then macam I nak sentuh sikit lah video highlight tadi tu. Kadang-kadang macam cara be ready punya guidance kan, dia dah sampai satu tahap tu kita dah specialize. So kalau kita buat video highlight tu, kalau kita a certain position, ni tips lah for me yang the rest yang nak buat video highlight ni. Kalau you nak jual diri you as a number 8 contoh, your video highlight tu must be number 8 dia. So you nampak you specialize in that position lah. Ni ada setengah mungkin dia include 7. Kat Malaysia kan dia punya environment banyak 10, banyak 7. So you tend to include all this video dalam video highlight. So orang tak nampak you punya specialization lah. So tend to include that one lah. So itu je lah daripada saya. So tak adalah highlight yang si Lawrence ni side step orang, tak ada lah. Tak ada yang gustep pun tak ada. Alright. Okay, satu soalan kepada Kobau. Kalau anda lah seperti Besau sekarang ni, anda punya banyak prospek untuk diperdagangkan atau dijual ke luar negara. Rasanya ramai ke player Malaysia yang boleh dijual sebegitu? Okay, dia sebenarnya ramai, tapi sekarang ni kalau kita fikirkan, dia orang ni sekarang ni yang pave the way tau, si Besar dengan Lawrence ni. So bila dia orang do well dekat Australia tu, bila Lau pun main perform apa semua, so orang kat sana dia akan tanya, ada lagi tak player macam ni kat Malaysia? So dia orang akan buka opportunity untuk more players from Malaysia coming in. So that's why very crucial untuk Lau perform kat sana. No pressure Lau, tapi pressure juga tu lah. Tapi dia kalau once dia perform, dia orang akan buka mata. So dia macam spectators ke atau scouters ni tukang scout lah. So dia akan tanya, dia akan tengok daripada mana player tu, daripada mana. So macam Lau cakap ada 2 nationality je import tadi, Malaysia and England. So maybe bila dia dengar Malaysia dia shock. Malaysia? Are you kidding me, mate? Dia mesti dia cakap macam tu. Betul. Sama. Lepas tu mungkin dia akan tanya Lau, lepas tu Lau maybe tanya Besar. So dari situ akan jadinya satu benda yang jangka masa panjang, bukan yang jangka masa pendek. So that's why very crucial untuk dua orang ni perform sekarang ni. Itu yang saya nampak lah. Dan untuk Besar, ada tak lagi individu lain yang sama seperti anda sekarang yang membawa player kita keluar yang anda tahulah? Kokot ada lagi? Ataupun setakat ni anda seorang je? Daripada Malaysia saya tak aware lagi lah ada. Tapi overseas ramai lah. Based in Australia tu sendiri ramai sebenarnya rugby recruit. Dia constantly cari club. Memang banyak lah sekarang. Sekarang yang tengok banyak recruit is kalau kita perasan lah, put COVID-19 aside, kita banyak tengok Major League Rugby dekat US. Dia orang actively recruiting. Tapi disebabkan COVID ni ada sikit terencat sikit lah dia punya progress kan. Tapi MLR tu banyak recruit players lah. MLR. Betul. Okay. Alright, kalau kita boleh pancarkan lagi beberapa soalan tadi sebab masa kita tengah bersembang tadi ada a few questions pop up. Lau, berapa tinggi? Ada limitation kah main di sana? Soalan daripada Berapa tinggi kau luluk saya pindik ni kan? Saya tinggi 178. 178. Lah. Tapi limitation tu tiada lah. Di sini saya punya scrum off bukan saja pindik, gemuk lagi, tapi camping. So saya boleh cakap ini size tiada limitation lah. Kau besar ke, kecil ke apa ke. Janji yang saya kasih limit hati aja. Hati mesti besar. Biarpun kecil tapi hati besar boleh main. Hantam saja. Ini memang betul pakar motivasi tadi. Okey, soalan berikutnya. Tadi ada lagi 2-3 soalan lagi yang kalau kita boleh pancarkan di skrin kita. Ada lagi tak?
Sampai tak ada soalan ni. Okey, mungkin kau boleh lead soalan daripada Besar ataupun Lawrence ke, soalan-soalan tambahan ataupun soalan cepu mas. Sebab kita pun tak ada di sana Australia ke. Saya pun tak pernah sampai Australia, New Zealand, tak pernah sampai. So selalu tanya orang yang pergi sana, yang ada experience pergi sana, macam mana dia punya pathway, macam mana dia orang punya dia bentuk player tu daripada primary school ke secondary school to college. Padahal ada college kan. College tu kalau samanya dengan kita ni macam universiti lah kot. So peringkat college kat sana sama dengan peringkat universiti kat sini. So macam mana dia orang create the pathway tu, environment lah, dia punya ekosistem rugby dekat Australia tu macam mana, nak tahu lah. Maybe Lau dah ada kat sana, maybe dia dah tengok. Macam mana Lau? Support system dia, supporter ke apa ke macam mana? Cerita sikit. Saya start dengan saya punya klub lah kan. So dekat klub saya memang dorang start daripada umur yang paling muda, betul. Berapa paling muda? Berapa tahun lah? 12 tahun, 12 ke 11 tahun. So memang dorang start dari umur muda, ikut dorang punya kategori lah, ikut label lah. So dorang kategori based on dorang yang umur-umur ni. So dalam satu klub mungkin ada sampai 20 juga lah, 20 tim, maksudnya daripada junior sampailah senior player. So cara dorang develop ni memang bilang kalau pepatah Melayu cakap melentur bulu biarlah dari rebungnya. Oh syekh. Jadi dorang tapi itu semua tapi itu semua ditanggung, bukan bilang program apa program, itu memang dibuat based on club. So kalau session tu klub-klub lain, dorang pun buat benda yang sama. The way dorang mau kasih ada player, dorang akan start daripada betul-betul kecil punya budak sampai sudah main. Sebab di sini saya boleh cakap dorang ada yang sudah main 100 game, ada main 150 game. Bukan main sebab dorang sudah besar ke apa, tidak. Sebab dorang main daripada kecil sampailah dorang main ini senior team. So contribute daripada alumni pun penting lah, sebab orang yang kasih keluar dana kan, collection lah, mau untuk dana mau kepada collection lah. So collection yang sponsor tu depends dengan alumni, yang kalau macam Kobau bisnes jual gajah, daging gajah atau daging kerbau ke apa kan, so dia chip in dalam satu dana box, contoh. Jadi ialah itu apa bilang orang, connection, cara dorang connect dengan semua orang lah. And then ada apa bilang orang, semua memang dari hati lah, mau macam mana dorang mau kasih tambang itu barang. Okey, mungkin ramai nak tahu dari segi kebajikan Lawrence di sana. Lawrence diberikan penginapan ataupun rumah atau tempat tinggal. Ni sekarang duduk rumah seorang ke ataupun berkongsi ke ataupun macam mana? Atau sewa, disediakan rumah sewa sendiri, macam mana ni? Tanya satu orang yang malu saya. Ya, ini klub memang jaga kebajikan saya di sini lah, dan bagi rumah. Saya satu orang aja, tapi kadang-kadang pandai ramai juga kawan-kawan saya. Memang tip top lah. Kenapa macam Beso pun pilih ni klub, sebab kita dorang pun bagi offer yang betul-betul tip top lah. Sebab tu saya pun setuju juga ikut Beso punya aturan, dia punya deal. Maksudnya berbaloi lah anda ke sana dengan meninggalkan segalanya di Malaysia dan hijrah ke sana, berbaloi. Saya boleh cakap 2 kali baloi lah. 2 kali baloi. Alright. Orang tak cakap 2 kali baloi, orang cakap baloi 2 kali. Berbaloi. Salah. Berbaloi. Kalau kita boleh paparkan semula komen daripada Cikgu Zain tadi, kalau tak silap. Ada tadi soalan ataupun komen. Okey, dari segi team management, share sikit berbanding di sana dengan Malaysia. Contoh tenaga pakar dalam team. Mungkin ramai nak tahu kat sini, Lawrence. Alright, dari segi team management.
Apa yang saya boleh cakap, untuk satu tim macam saya punya klub, kami ada 3 tim ikut kita dari first grade, second grade, third grade. Fourth grade tiada untuk ni tahun sebab short season. So setiap tim dia ada head coach, ada backs punya coach dengan forward coach lah. Itu dari segi coaches. Management satu orang je. Lepas tu fisio, kita ada banyak fisio. Tapi dia bukan macam satu fisio untuk semua tim, tidak. Satu fisio untuk satu tim. So premier grade ada satu fisio, second grade ada satu fisio, and then seterusnya. So kalau saya mau compare management klub di sini dengan klub-klub lokal di Malaysia, kalau macam saya cakap UPM semua komplit lah. Sebab uni kan, facility, management apa semua tip top lah. Kalau saya belum pernah rasa lagi lah untuk klub-klub lain, jadi saya tidak dapatlah saya mau compare sebab tidak pandai bah saya mau compare, tidak pandai saya mau main tim lain kan. Setia STJ salah. Okey, kepada Besau, kalau sekiranya ada yang dah menonton siaran live kita pada ni, ada yang terinspirasi lah daripada Lawrence punya inisiatif ataupun keputusan ke luar negara, adakah mereka ni boleh kontak Besau ke untuk menyatakan hasrat ke, ataupun dialu-alukan ke, ataupun anda rasa cukuplah Lawrence seorang ni dah cukup dah, aku tak nak dah orang lain, penat nak manage orang ni. So apa pandangan anda kalau ada yang berminat? Kalau nak contact, tanya tips on macam mana the step tu, I'm willing to share lah kan. Tapi kalau kata nak ambil another player, take up, manage, rasa not now better fokus dengan Lau dulu, kita bagi jadi dulu, barang ni kasi jadi dulu kan, and then baru kita boleh start fokus dengan yang lain lah. Actually ramai je lah tanya, ada yang tiba-tiba share video ada kan, tapi bukan niat kita nak merendahkan player tu, tapi tengok dia punya effort kan, dia punya keinginan tu kan, memang seronok lah tengok kan. Hopefully Lau ni boleh inspired lagi banyak lah player-player kita kan. Macam Lau cakap kan, I suka tengok Lau cakap tadi, stepping out of the comfort zone kan. Ramai orang dia cepat nak settle down, dia selesa dengan apa dia ada, so dia tak ada rasa, tak ada urge nak keluar pun kan. So tak ada urge nak improve, so dia rasa dia dah the best dekat mana daripada sekarang kan. So why not next generation punya player kan, tukar this sort of mentality, willing to take up new challenges kan. So hopefully ni lah inspire. Tapi in answering Bob punya question, rasanya tak ada kot. Saya fokus dengan Lau dulu lah kot. Okay, alright. Tak apa. Okay, terima kasih Besar. Tadi ada satu soalan yang mengaitkan apa peranan MR terhadap Lawrence dan sebagainya. Ada tak? Kalau kita boleh cari balik soalan tadi. Ada dah terpapar tadi. Okay, apa peranan MR sejak Law di sana? Apa yang Besar harap dari MR? Alamak. Ni soalan dua sekali ni. Lawrence pun boleh, Besar pun boleh. Apa peranan MR sejak Lawrence di sana dan apa yang Besar harapkan? Okay, saya jawab dulu kan? Boleh Lawrence dah? Aku jawab dulu kan? Saya sejak Lau di Australia ni, MR banyak promote Lau lah kan. Dia banyak share perkembangan Lau di sana. Dia punya media team pun selalu in contact dengan Lawrence, minta gambar-gambar dekat sana, just promote Lau lah. So MR macam Abang Kubau tadi beritahu, the support letter pun kita seek for MR. Alhamdulillah, no problem. Tapi actually kita gerak based on individu. So I pun tak expect much from MRU sebab walaupun Lau national player, selagi kita boleh buat, kita boleh berjalan dulu, then kita work our self out lah. So itu je lah. Ya, dan daripada Lawrence, mungkin MR ada beri support dan sebagainya kepada Lawrence sepanjang di Australia? Macam mana saya mau cakap, support lah.
macam tu. Saya tidak mengharapkan apa support yang macam lebih-lebih ke apa, tidak. Saya cuma mau cakap apa saya mau cakap terima kasih MR sebab selalu sentiasa support saya dari segi apa-apa aspek yang dorang sudah buat untuk saya lah, dari saya waktu dari saya first debat dengan national team sampailah sekarang. Terima Okey. kasih. Dan untuk kontrak Lawrence di sana adalah untuk satu musim atau macam mana, Besar? Ya betul. Saya jawab. Satu Okey. musim. Boleh. Insya-Allah Jawab je. manager Kontrak dia 1 musim. Tapi even game baru-baru jalan ni pun club dah takut Lau lari ni sebenarnya. ini honest lah. Dia pun tanya Lau ni are you willing to stay next season? Dah tanya lah baru 2-3 game. So good feedback from the team lah. Semakin kembang lah Lau di sana. So yang first season ni nanti sampai bila? Sampai bulan berapa first season ni? And then next season sambung bila pula? Okay, ini saya cakap lah kan. Ini season dia sebab ni pandemic COVID ni, so ni season dia jadi short season. So bila jadi short season, game mungkin ada 15 game kalau sampai final. So mungkin habis dalam Oktober lah. Setiap minggu ada game. Jadi kalau untuk next season ataupun previous season, dorang ada home away punya game. And then lepas sudah habis home away game first round, second round dia akan bagi yang top 6 dengan bottom 6 compete lagi. So yang first champion dengan second bottom 6 akan naik pergi quarter semi dengan final lah. Untuk yang top 6 dia compete untuk re-rank balik. So yang itu memang betul-betul long season lah, tapi ini season memang short season sebab lepas ini season kita ada satu game lagi dia punya liga panggil NRC, National Rugby Championship, betul tak? Okay. So season ni habis November. So season ni habis November. Oktober. Lepas tu sambung Oktober. bila? Awal Oktober. Lepas tu lepas NRC nanti next year mungkin dorang start balik bulan 3, bulan Mac. Okay. So ada 5 bulan lah duduk kampung. Tidak Dia nak balik ke? kampung lah. Dia nak balik ke macam tak nak balik je? Itulah ada perancangan kat sebenarnya. Dia sebenarnya regular season dia daripada bulan 3 sampai I think bulan 6 macam tu kot. So ada gap in between local league ni dengan NRC. NRC ni National Rugby Championship lah. Ni pro punya lah. Ni top tier Australia, just underneath Super Rugby lah kan. So biasanya akan ada gap in between league yang dia Lau main ni, FMG Premier Grade ni dengan NRC. Tapi disebabkan COVID ni dia jadi back to back tau. So habis league ni terus NRC. So our prospect sekarang kita Lau punya prospect kita dah tengok whether hopefully dia boleh bind another contract with NRC punya club lah. That's our target lah for now. So dia akan straight lah, dia pun tengah fit daripada time habis FMG. Hopefully he can sign another contract with NRC lah. So that's our target lah for now. Okay, alright. So diam tak diam kita sebenarnya dah bersiaran 1 jam 14 minit, menghampiri 1 jam 15 minit. Padahal tajuk kita pada malam ini 60 minit bersama Lawrence. Tapi ni dah terlebih dah Lawrence. Mungkin kita ada 1 atau 2 soalan penghujung rancangan. Kalau ada lagi yang nak bertanya kepada Lawrence ataupun Besar, kita beri peluang 1 atau 2 soalan akhir sebelum kita tamatlah siaran ataupun rancangan pada malam ni. Lau pun kena tidur awal kat sana, Lawrence? Betul. Sebab saya punya rutin kan every morning jam 6 saya ada workout morning rutin untuk maintain fitness. So kalau macam ni pukul 10.20 ni sudah terlebih ke waktu tidur kamu? Sudah saya punya last call 10.35 macam tu peng sudahlah.
Okey, ada masa awal sedikit. bangunnya. Okey, kita beri peluang kepada penonton yang mengikuti siaran live kita ni untuk beri soalan, satu ataupun dua soalan sebelum kita wrap up lah untuk sesi pada minggu ni. Tak ada lagi. Okey, kalau mungkin Kobau, biasanya Kobau last minit ni akan bagi soalan cepu mas. Tu ada yang tanya, gaji berapa di sana? Gaji berapa di sana? Ini gaji PNC. Memang gaji masalahnya PNC tak boleh nak reveal. Tapi bagi bayangan je lah Lau. Bagi bayangan je. Dia cakap lah tadi 2 kali baloi. 2 kali balik. 2 kali bala. Itu dah cukup hit. Cukup lah nak belanja kawan-kawan satu kampung makan mi goreng siap ayam. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Okey, mungkin dah terjawab lah soalan tu walaupun diberikan dalam bentuk bayangan, tapi mungkin kita dah boleh kita dah boleh teka lah apa range gaji di sana. Okey, ada soalan yang terakhir mungkin. Kalau tak ada mungkin Kobau dengan soalan cepu emas. Soalan cepu mas tadi dah tanya dah, tapi sebab lagi? yang dia cepu mas dia yang paling grand dia satu yang tadi, dia behave ke tak, itu je. Tapi saya tak ada peluang nak tanya lagi ni, kita boleh tanya lagi. Sekiranya ada tawaran daripada satu tim yang atas lagi daripada tim yang Lau main sekarang ni, which is yang main NRC tu kan? Betul. Tim NRC tu atas lagi kan? Tim NRC tu sekiranya ada tawaran tu, adakah Lau sedia untuk mempertimbangkan tawaran tu atau Lau still akan stay bermain dengan kelab ni untuk 1 tahun lagi? Suka macam mana? Okay, untuk clear balik jawapan saya, kelab-kelab yang bermain untuk saya punya liga ni, siapa-siapa yang terselect akan main untuk satu tim main untuk NRC. Maksudnya mana ada berplayer dari klub ni, Okey. Tapi kalau lah ada tawaran daripada satu klub lain yang lebih kaya daripada klub sekarang dengan kontrak yang lebih lumayan berbaloi-baloi 3 kali baloi. Berbaloi-baloi. Lepas tu tapi bila besar tengok dia punya game tu very tight and kemungkinan tak sesuai atau maybe injury punya risk tu ada injury tu lagi tinggi. So macam mana apa decision you all? Adakah akan carry on or just stay main kat sini dulu? Maybe besar boleh jawab dulu kot. Okey. Dia tunjuk dia tai chi je. Okey, daripada perspektif management, kita kena be realistic jugalah. Kena tengok readiness of Lau juga sebenarnya. Kalau kita jump in straight into higher, macam kalau NRC and the league yang dia main sekarang, gap dia not that far lah sebab league dia sekarang pun ramai je player pro yang main kan. So dia dah dapat a taste of macam mana pro tu main nanti, a full professional contract kan. So I think kalau gap is not that big, rasanya he can adapt lah. And then dia macam Lau cakap tadi, konsep league dia ni macam kalau kat Malaysia ni contoh dia macam kalau Liga Selangor, all the team yang main untuk Selangor akan wakil Selangor untuk pergi NRC lah. So dia punya konsep macam tu tau. So tak timbul question lah. Club biasanya akan release untuk main NRC. Dia akan buat nama the locality area tu kan, macam state ke provincial kan. So depend on dia punya readiness and the gap of the league tu, I rasa should be no problem untuk Lau step up to the next level. So Lau, back at you. Lau pula macam mana? Pas dulu balik. Itu manager punya pandangan daripada player sendiri. Itu apa saya tadi tu? Concussion saya lupa. Apa tadi? Adakah Lau akan stay ataupun itu based on dengan saya punya current club lah. Tapi kalau biasa memang akan habis season baru dia tarik lah macam tu. Tapi itu depends dengan club saya. Kalau dia mau saya main untuk next season, dia akan work for it lah. Kalau macam dia bilang alright, that's it,
Lepas tu klub lain pula bagi offer, terus kita sambar. As long as saya sudah habis kontrak dengan current club. Itu saya punya manager bagi tahu lah dia punya ni standard. Okey. Baik, terima kasih Lawrence. So kita masih Ada sikit lagi nak sambung sikit Lawrence. oh ya, sebab kita masih bilang orang kita respect current club punya kontrak lah, kita tidak boleh main suka-suka saja orang offer RM2 RM3 terus mau pergi lompat. Tidak boleh lah, jangan jadi U-turn. Okay, alright, terima kasih Lawrence, terima kasih besar. Dan sebenarnya ramai yang tak tahu baru-baru ni sebenarnya Lawrence mengalami sedikit kecederaan semasa latihan. Dia kena dipanggil mild concussion, menyebabkan Lawrence tidak dapat beraksi untuk game yang keempat baru-baru ni. Dan kemudian telah disahkan ataupun telah disahkan sebagai clear, tak ada masalah yang timbul akibat concussion tersebut. Jadi Lau, saya tahu apa pengembangan berikutnya Lawrence? Adakah anda boleh main untuk game yang kelima ataupun masih lagi direhatkan? Berikutnya kita hantam ini minggu. Ini minggu Boleh? kita lawan, boleh. Ini minggu lawan tuh tim Kotoslo, antara yang paling kuat-kuat juga lah dalam liga. So sebab saya sudah kena cuti 1 minggu, ini terbakar nih. Berkobau. Saja pancing tu. Okay. Alright, terima kasih Lawrence, terima kasih Bosau, terima kasih juga kepada Kobau selaku pemain tetap. Diam tak diam, 1 jam 22 minit. Memang tak bolehnya kalau 60 minit bersama Lawrence ni memang tak dapat Lawrence. Kita dah terlajak terlebih dah 1 jam 22 minit. Jadi apa pun terima kasih kepada Lawrence Nun jauh di sana daripada Perth, Australia, sudi bersiaran secara live dengan kita di Malaysia ni khususnya. Begitu juga dengan Bosau dari Terengganu yang telah berkongsi. Saya rasa ni perkongsian yang sangat unik. Sebelum ni kita berkongsi pasal coach, pasal player dan sebagainya. Kali ni kita berkongsi mengenai cara nak menjual player kita ke luar negara. Dengan apa yang dikongsikan oleh Bosau tadi, yang paling penting perlu ada video highlight masing-masing. Itu daripada sekarang dah kena kumpul. Kalau tak susah macam Lawrence nak kumpulkan sebelum ni. Dan dari Kobau, any last word from Kobau? Last word tu je lah, all the best to Lau in your career, do your best. Macam besar pesan kat kau, take game by game, jangan fikir sangat pasal benda lain semua. Because you are creating the history, you are creating the pathway for the rest to come. So kau pun orang panggil bulldozer, kau bulldoze those road untuk yang player-player lain ni yang kemudian dia nak datang nanti. So bila kau dah bulldoze the way, dia orang datang senang sikit, jalan terus. Sudah ada tar, sudah ada ni semua, tak payah nak tebang-tebang pokok lagi. So kau memang itu antara you punya role lah sekarang, membawa image pemain Malaysia ke Australia. Dan people will look into you. They will look up at you. So tengok performance nanti orang tengok, Malaysia, bagus. So boleh panggil lagi. So macam besar pun dia pun dah belajar macam mana how to be a personal manager. So maybe depan ni besar dah ada checklist. So kalau semua tick dalam checklist tu semua tick, okay, boleh proceed. So maybe depan ni dia boleh buka academy how to nak train orang jadi manager je. Itu sosok income ni kat tu kan, mana tahu satu hari nanti. So well done to both of you sebab dapat buat benda ni become reality. Dulu pun kita tak jangka pun ada macam ni kan, kita dapat main kat overseas semua, but you guys make it possible. So well done. Hopefully akan ada ramai lagi lah professional player yang ikut jejak langkah Lau. Dan ada ramai lagi manager, pro manager ikut jejak langkah besar di satu hari nanti, dan automatically the standard of rugby Malaysia ni akan naik. Siapa yang bangga, kita juga yang bangga. Okay lah, size L lah, L. Maju size L. That's right.
Okay lah. Alright. Baiklah. Saya rasa kita pun telah menuju ke penghujung siaran live kita pada malam ni. Kita bagi peluang untuk Lau untuk tidur awal malam ni dah 10.30 dah. Dah masuk 10.30 minit malam, dah memang sampai limit dia lah untuk dia tidur dan berehat. Kerana besok seawal jam 6 pagi Lau dah ready untuk program latihan Lawrence di sana. Dan kami di Malaysia sentiasa mendoakan Lawrence untuk terus membawa semangat Malaysia boleh di bumi Australia sana. Jadi apa saja perkembangan Lawrence nanti akan kami kongsikan dari masa ke semasa di rugby.my. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk melakukan ucapan terima kasih kepada Carisbrook di atas kesudian menjadi penaja kita pada malam ini. Dan pemenang bertuah akan diumumkan kemudian selepas sesi ini berakhir. Mungkin esok, selewat-lewatnya esok kita akan umumkan pemenang bertuah. Jadi pada anda yang ingin menyaksikan ataupun mengikuti siapakah yang menang hadiah tajian Carisbrook, bolehlah terus mengikuti laman page rugby.my ini. Dan daripada saya, daripada Kobau, kami ucapkan terima kasih kepada Lawrence, kepada Bosau di atas kesudian selama 1 jam 30 minit bersama dengan kami secara langsung. Okey, Lawrence, ucapan terakhir dalam bahasa Sabah sebagai penutup. Ucapan terakhir. Lepas ni kita nak terus tutup dah. Satu ayat jangan. Ya. Poinka. Apa maksud itu, Lawrence? Maksudnya baguslah. Ya, poinka itu bahasa Kadazan. Okay, alright. Jadi all the best to Lawrence and all the best to Bosau juga. Mungkin lebih banyak lagi pemain yang akan dibawa keluar selepas ini. Dan terima kasih juga kepada Kobau kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Jadi saya rasa itu saja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama kami selama 1 jam 30 minit secara langsung. Dan mungkin dari masa ke masa kita akan bawakan Lawrence kembali lagi di rancangan Kopi O Panas ini untuk mengikuti perkembangan beliau di sana. Okey? Jadi untuk itu sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.